Don't forget to click like and subscribe our channel. Press the bell icon to get new video update from us. Hari ini sudah masuk kepada episod kedua yang mana saya akan menunjukkan kepada anda senaman-senaman yang boleh dilakukan di rumah untuk mendapatkan pinggul yang cantik. Saya Aifa Abdul Rahman, personal trainer anda. Hari ini kita akan lakukan 8 jenis senaman untuk dilakukan di rumah untuk mendapatkan pinggul yang cantik. Setiap senaman boleh dilakukan selama 45 saat dan 15 saat rehat di antara setiap senaman. Sebelum itu, saya mengingatkan anda untuk mengambil pre-workout MMX untuk mendapatkan tenaga tambahan semasa latihan. Jom minum dulu pre-workout MMX. Jadi, jom kita bancuh dahulu pre-workout MMX kita. Seperti biasa, kita hanya perlukan 1 scoop sahaja untuk membancuh pre-workout ini. Pastikan kita minum pre-workout ini untuk mendapatkan tenaga tambahan dan untuk membina lebih banyak otot. Dan untuk pengetahuan anda, pre-workout MMX ini sangat sedap rasanya. Jadi tidak perlu risau akan rasanya dan ianya sangat mudah untuk dibancuh dan untuk diminum kerana teksturnya sangat halus. Saya nak buat pun mudah sangat. Jom kita minum. Sedap. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda latihan yang pertama untuk bahagian hip ataupun pinggul anda. Latihan pertama yang akan saya tunjukkan adalah jumping jack. Pastikan apabila anda melakukan latihan ini, pakai kasut yang bersesuaian dan lakukan di atas permukaan yang rata untuk menjaga bahagian lutut anda. Jadi saya akan tunjukkan cara-cara membuat jumping jack yang betul. Lakukan latihan ini selama 45 saat diselangi dengan 15 saat rehat di antara setiap latihan. Bagi anda yang tidak dapat melompat, hanya sekadar lakukan gerakan seperti ini. Ini juga sesuai untuk mereka yang masih lagi beginner ataupun masih tidak dapat melompat. Ia akan menjaga bahagian lutut anda. Jadi jom kita buat jumping jack. Suka juga untuk saya ingatkan kepada anda yang gemar untuk membuat jumping jack, jangan lupa jika anda mempunyai kecederaan lutut, pakailah knee guard atau sebarang pelindung yang lain yang bersesuaian untuk anda. Pastikan anda mengutamakan keselamatan apabila membuat latihan. Latihan seterusnya yang saya akan tunjukkan kepada anda dan sangat sesuai serta sangat efektif untuk bahagian pinggul ataupun hip kita adalah high knee jump. Mari saya tunjukkan cara-cara membuat high knee jump dengan betul. Apabila anda membuat high knee jump, pastikan lutut anda adalah selari lebih kurang dengan bahagian pusat anda. Bagi anda yang tidak dapat melompat, sekadar angkat kaki seperti ini. Juga apabila anda melakukan high knee jump, sama juga anda perlu pastikan permukaan yang anda lakukan high knee jump itu adalah rata supaya tidak membawa kepada kecederaan. Jom kita lakukan high knee jump bersama-sama. Lakukan gerakan ini selama 45 saat dan 15 saat rehat di antara latihan. Dan saya ingin mengingatkan anda, antara kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan adalah bila membuat high knee jump, lutut terlampau rendah.
seperti ini. Dan juga kesalahan umum yang kedua adalah tidak menjaga keselamatan pada lutut. Jadi, pada anda yang mempunyai kecederaan lutut, pastikan memakai pelindung pada lutut. Kita sudah sampai ke latihan yang ketiga yang baik untuk hip anda, iaitu latihan S-squat. Mari saya tunjukkan bagaimana cara untuk membuat latihan S-squat yang betul dan sebenarnya. Pastikan bukaan langkah anda adalah lebar bahu, dan apabila anda membuat latihan S-squat, pastikan anda memandang ke hadapan, mendada dan engage core anda. Untuk yang beginner, anda boleh letakkan satu kerusi di bahagian belakang anda dan sentuhkan sedikit glutes anda pada kerusi tersebut. Jadi, jom kita lakukan latihan S-squat bersama-sama. Saya juga nak sampaikan dan juga share dengan anda tentang kesalahan umum yang biasa dilakukan ketika melakukan S-squat. Elakkan daripada melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Apabila anda melakukan S-squat, jangan terlampau lean forward kerana ini tidak bagus untuk bahagian pinggang anda. Dan pastikan juga apabila anda melakukan S-squat, jaga lutut anda, jangan terlampau ke depan atau ke belakang. Jadi pastikan anda lakukan S-squat dengan cara yang betul. Latihan seterusnya yang ingin saya tunjukkan kepada anda adalah Bulgarian Split Squat. Untuk latihan ini, anda memerlukan satu dumbbell dan juga satu bench untuk meletakkan salah satu kaki anda di belakang. Mari saya tunjukkan latihan Bulgarian Split Squat. Apabila anda lakukan latihan ini, pastikan kedudukan kaki hadapan anda adalah 90 darjah dan kaki di belakang adalah diletakkan di atas bench. Dan pegang dumbbell di bahagian tengah anda. Pastikan anda sentiasa mengamalkan kestabilan pada bahagian pinggul anda. Apabila lakukan latihan ini, apabila anda naik, jaga breathing anda dan juga bila kedudukan di sini, anda squeeze glute anda. Ini akan memberikan kesan yang lebih efektif dan berkesan untuk mendapatkan pinggul yang cantik dan mengancam. Bagi beginner yang masih lagi mula-mula untuk melakukan Bulgarian Split Squat, anda tidak perlu menggunakan dahulu dumbbell. Sekadar menggunakan body weight dahulu. Selepas anda mendapat kestabilan, barulah anda menggunakan dumbbell. Jadi, mari kita lakukan Bulgarian Split Squat secara bersama-sama. Dan untuk pengetahuan anda, kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan ketika melakukan Bulgarian Split Squat adalah terlampau lean forward atau membongkok ke hadapan. Dan juga kesalahan umum lain adalah tidak mendada dan tidak keraskan perut. Antara contohnya, mari saya tunjukkan kepada anda. Kesalahan-kesalahan tersebut adalah seperti ini. Perbuatan ini boleh mengakibatkan kecederaan di bahagian tulang belakang anda. Jadi lakukan dengan betul untuk Bulgarian Split Squat. Latihan seterusnya yang akan saya tunjukkan sangat baik untuk pinggul ataupun hip yang cantik adalah walking lunges. Siapa di sini yang suka walking lunges? Saya sangat suka walking lunges. Jom saya tunjukkan cara-cara membuat walking lunges yang betul. Seperti biasa, ambil kedudukan anda di tempat yang betul dan rata. Daripada kedudukan ini, anda terus berjalan ke hadapan. Pastikan kedudukan kaki anda di hadapan adalah 90 darjah.
Apabila anda melakukan walking lunges ini, pastikan kedudukan dada anda adalah mendada dan juga keraskan perut anda. Juga ketika anda melakukan walking lunges ini, jaga breathing anda. Sekarang, jom kita kongsikan antara kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan ketika melakukan walking lunges. Keadaan yang tidak betul pada kedudukan lutut anda, iaitu kedudukan yang terlampau ke hadapan ataupun terlampau ke belakang. Pastikan kedudukan lutut anda adalah 90 darjah. Ini sangat penting kerana jika silap boleh membawa kecederaan kepada lutut anda. Jadi lakukan walking lunges dengan betul dan berkesan. Latihan keenam yang saya akan tunjukkan juga sangat baik untuk pinggul ataupun bahagian hip kita adalah jump squat. Memang menjadi favourite saya. Saya selalu melakukan latihan jump squat ini. Barulah pinggul cantik. Jom kita lihat cara membuat latihan jump squat yang betul. Apabila anda melakukan latihan jump squat ini, juga gunakan muscle pada bahagian kuat anda untuk menolak lantai. Dan apabila anda lompat, juga pastikan anda squeeze di bahagian glutes ataupun bahagian hip anda. Barulah mendapat pinggul yang cantik. Bagi anda yang mempunyai kecederaan lutut, pastikan anda membuat gerakan slow sahaja terlebih dahulu. Seperti ini. Ataupun anda boleh menggunakan knee guard untuk langkah keselamatan. Jom kita sama-sama buat jump squat. Walaupun kita enjoy buat jump squat ini, tapi masih lagi kita perlu jaga langkah-langkah keselamatan ketika melakukan latihan ini. Bagi anda yang mempunyai sakit lutut, pastikan anda memakai knee guard. Dan apabila melakukan jump squat ini, anda masih lagi perlu mendada, engage your core. Antara kesalahan yang biasa dilakukan adalah terlampau membongkok ke hadapan seperti ini. Kedudukan ini sangat bahaya untuk pada bahagian pinggang anda. Jadi, jaga pinggang anda. Latihan kedua yang terakhir yang sangat baik dan bersesuaian untuk kebaikan hip ataupun pinggul kita adalah plank to jump squat. Sekarang saya akan tunjukkan cara-cara untuk membuat plank to jump squat yang betul. Bila anda melakukan gerakan ini, anda perlukan ruang yang sedikit besar. Daripada kedudukan ini, squat dan jump. Kemudian plank semula, squat dan jump. Apabila anda melakukan latihan ini, sentiasa juga pastikan kedudukan plank anda adalah betul, iaitu bahagian belakang anda adalah selari dengan pinggul dan bahu anda. Dan anda lakukan jump squat itu juga dengan betul. Jadi, mari kita lakukan latihan ini secara bersama-sama. Seronok bukan? Latihan terakhir kita untuk mendapatkan pinggul yang cantik adalah latihan hip thrust. Antara kegemaran saya juga tahu. Okey, jadi saya akan tunjukkan latihan hip thrust yang mudah dan berkesan. Sebagai permulaan, bagi anda yang risau akan bebanan, boleh mulakan dahulu dengan menggunakan sekadar dumbbell sahaja. Dapatkan kedudukan di bench. Lakukan kedudukan seperti ini. Apabila anda melakukan latihan hip thrust, pastikan anda sentiasa engage core dan juga squeeze glutes ataupun bahagian pinggul anda. Untuk kesan yang lebih efektif, pastikan apabila anda naik ke atas, pause sebentar ataupun rehat sebentar, ataupun dalam erti kata lain, anda squeeze sebentar di atas selama 5 second ataupun 5 saat, kemudian baru turunkan pinggul anda. Jika bagi anda yang ingin menggunakan barbell, anda boleh lakukan kedudukan yang sama juga.
paling utama apabila anda melakukan latihan ini, apabila di atas anda squeezekan glutes anda, barulah dapat pinggul yang cantik. Jom kita lakukan latihan ini secara bersama-sama. Memang membara. Dan antara common mistake yang selalu dilakukan ketika melakukan hip thrust adalah apabila anda naik ke atas ataupun pada kedudukan di atas, anda tidak squeeze glutes anda. Jadi jika anda tidak squeeze glutes anda, ini tidak akan memberi kesan yang optimum ataupun efektif. Jadi apabila anda lakukan hip thrust, pastikan anda lakukan dengan sebetulnya. Selepas itu, pastikan juga anda sentiasa menggunakan atau minum Isolin MMX untuk membaik pulih badan, meningkatkan stamina dan membaiki tisu-tisu serta membina otot dengan lebih berkesan. Jom kita minum Isolin kita. Cara-cara untuk membancuhnya adalah seperti biasa, letakkan satu skop Isolin ke dalam shaker anda. Isolin ini sangat mudah untuk dibuat dan sangat mudah untuk dibancuh. Dan jika anda dapat tahu, Isolin ini juga teksturnya sangat halus. Jadi apabila anda membancuhnya, sangat mudah dan sangat senang. Tengok, sekejap je dah siap kan? Rasanya pun sangat sedap. Jadi bagi anda yang inginkan pinggul dan bentuk badan yang cantik, anggun menawan, amalkan latihan-latihan tersebut secara konsisten dan berterusan. Barulah bentuk badan kita cantik, sihat dan segar. Dan jangan lupa like, share dan komen serta subscribe YouTube Nutrition Pro serta dapatkan info-info terkini dari kami. Amalkan gaya hidup sihat, never back down.